Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersama langsung di Facebook Manis FM. Dan anda boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda yang mengikuti live FB Manis FM juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi minggu lepas pembicaraan dalam kitab Safinatun Najah, saya sudah masuk kepada pembicaraan fardu wudu yang kedua, iaitu membasuh muka. Tetapi sebelum saya sudah baca fardu wudu yang kedua, membasuh muka, kemudian saya undur kembali pembicaraan minggu yang sebelum tu, berkaitan dengan fardu wudu yang pertama, iaitu niat. Bila undur kembali kepada persoalan yang sebelum tu, jadi minggu lepas tak sempatlah nak menghuraikan fardu wudu yang kedua, iaitu membasuh muka. Jadi persoalan berkaitan dengan niat terdahulunya, kita pergi kepada persoalan orang yang daim hadas, berwuduknya macam mana, solatnya macam mana, tersesat juga minggu lepas. Jadi untuk minggu ini, sidang pendengar Manis FM, slot Talaki Safinatun Najah, saya bercadanglah saya nak menghuraikan kembali pembicaraan minggu terdahulu. Selesai barulah insya-Allah saya akan memulai pembicaraan dalam kitab Safinatun Najah. Yang mana sidang pendengar Manis FM maklumilah, slot Talaki Safinatun Najah ini adalah slot mingguan, yang mana pembicaraannya sambung. Dan termasuk juga soalan-soalan yang dikemukakan dalam FB pun sambung. Kalau minggu lepas saya tak sempat nak bicara, saya bicara minggu ini. Jadi untuk sidang pendengar Manis FM, jagalah dia punya time dia tu, masa dia tu, tiap-tiap hari Jumaat pukul 6 petang insya-Allah. Jadi slot Talaki Safinatun Najah akan bersambung. Jadi kalau di sebelum tu kita ketinggalan, bila kita berbetulan minggu ni kita mengikuti, mungkin ada sedikit tergantunglah. Cuma satu kelebihannya, apabila Manis FM buat live FB Manis FM, apabila seseorang yang tidak ada kesempatan untuk mengikuti pada masa live, masih lagi boleh mengikuti rakaman yang ada dalam FB Manis FM. Jadi pembicaraan yang terdahulu berkaitan dengan fardu wudu yang pertama. Fardu wudu yang pertama niat. Kemudian pembicaraan niat ni, yang masyhur biasanya kita berniat adalah sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah,
Dan juga sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah. Sahaja aku makan ada kecil kerana Allah. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah. Jadi niat saja aku makan ada kecil kerana Allah. Ada dua situasi, dua keadaan yang mana niat saja aku makan hadas kecil kerana Allah tu tidak memada. Yang pertama yang saya bicara beberapa minggu yang lalu, wuduk sunat. Wuduk sunat, wuduk yang diperbaharukan. Wuduk yang pertama, masih lagi belum berhadas, belum batal wuduk, contohnya belum kentut laginya, tapi wuduk tu solat dah. Untuk solat yang kemudian disunatkan perbaharukan wuduk. Jadi ketika memperbaharukan wuduk yang hukumnya adalah sunat, wuduk yang kedua yang sunat tu tidak memada kalau niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, kerana belum lagi berhadas kecil. Jadi niatnya saja aku main wuduk kerana Allah. Itu hak mudahnya. Jadi niat yang masyhurnya kita, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Yang kedua, saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Jadi lebih mudahnya, saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Kemudian yang panjang bicara adalah situasi keadaan orang yang daim hadas. Daim hadas dengan makna orang yang berkekalan hadas. Contohnya, orang yang dedas. Air kencing yang keluar tu menyebabkan berhadas. Tetapi air kencing yang keluar tu keluar sentiasa, tak berhenti-berhenti. Itu daim hadas. Itu dia panggil besar kencing, dedas dia panggil. Adapun seseorang yang dia kencing, apabila selesai kencing, air kencing dia lambat berhenti. Itu lain bicara. Dia kena bangun duduk, dia berdehem, dia urut perlahan-perlahan di kemaluan dianya. Kadang-kadang dia keluar, berjalan di luar terlebih dahulu. Kemudian air kencing tu pun berhenti. Itu lain. Sebab dia bukan berpanjangan. Adapun sidang pendengar kena faham, orang yang dedas ni, dia memang bukan kata berjalan. Kalau berlari, satu pusingan padang bola sekalipun, air kencing dia tetap keluar. Itu dipanggil orang dedas. Itu dia panggil daim hadas, sebab berkekalan keluar air kencing, perumpamaan istihadah. Itu daim hadas. Kemudian saya bicara dahulunya orang yang berpenyakit bawasir. Dia penyakit bawasir berada di sebelah dalam, maka di duburnya sentiasa dibasahi dengan darah. Darah yang keluar tu menyebabkan berhadas kecil. Jadi orang yang berpenyakit, kita panggil berpenyakit lah seumpama ni. Orang yang ada penyakit seumpama ni daim hadas, maka niat wuduk saja aku mengangkat hadas kecil tidak memada. Sebab apa tidak memada? Kerana ketika sedang berwuduk, ketika sedang solat, hadas tu akan keluar. Air kencing akan keluar. Darah istihadah akan keluar. Darah bawasir akan keluar. Mana hadasnya berkekalan. Jadi ketika berwuduk, basuh muka, niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Tak memadalah sebab hadas kecilnya masih berpanjangan keluar. Jadi niat yang eloknya, kalau dalam keadaan seumpama tu, sahaja aku mengambil wuduk kerana mengharuskan sebagai fardu kerana Allah. Itu yang terbaik. Ataupun sekurang-kurangnya saja aku mengambil wuduk kerana Allah, walaupun masih ada khilaf di kalangan ulama. Cuma yang comelnya, kalau boleh niat panjang, saja aku mengambil wuduk kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah. Itu hak yang terbaik bagi orang yang daim hadas. Itu cerita bab tajuk niat wuduk. Jadi apabila sentuh bicara orang daim hadas, maka pembicaraannya jadi panjang pula, pergi kepada macam mana orang daim hadas nak berwuduk. Tadi bicara orang daim hadas, macam mana niat wuduk ketika membasuh muka. Yang mana niat wuduk adalah fardu wuduk ataupun rukun wuduk yang pertama.
itu tajuk bicara, iaitu bicara fardu ataupun rukun wuduk yang pertama, iaitu niat. Jadi pergi kepada persoalan niat orang berwuduk yang daim hadas. Kemudian apabila ada bicara daim hadas, pergi sambung bicara. Ni bicara ni sudah bukan tajuk dia lah, tapi ada dia punya relevan dia berkait dengan orang daim hadas. Jadi kita bicara bab niat wuduk yang daim hadas. Pergi pula bicara tambahan. Selingang orang panggil, selingang ni pula. Orang daim hadas itu niat wuduk. Tidak memada niat saja aku mengangkat hadas kecilkan Allah. Selesai tajuk bab niat. Orang yang daim hadas ni berwuduknya sama ke dengan orang yang salim, orang yang sejahtera, orang yang tidak ada penyakit? Tak sama. Orang yang daim hadas nak berwuduk, syaratnya kena tunggu masuk waktu. Lepas masuk waktu dah, barulah basuh najis. Air kencing, darah istihadah, darah buasi, basuh molek-molek. Kemudian pakai penutup molek. Kemudian segera berwuduk. Selesai berwuduk, siap-siap pakai pakaian semua untuk solat, terus kepada solat. Jadi selesai berwuduk, dia kena segera kepada solat. Adapun kalau setakat di masjid tunggu iqamah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau selepas selesai berwuduk, bersembang dalam telefonnya lama panjang masa, pergi makan nasi contohnya, maka wuduk tadi sudah tidak boleh digunakan untuk solat. Dia kena masuk bilik air semula. Penutup yang sudah najis, yang sudah ada najis tu wajib kena tukar penutup baru. Sekarang ni dibuka balik penutup dia. Najis sudah ada, sedikit air kencing di penutup lama tu. Tapi kalau pakai penutup baru pun air kencing keluar juga. Tak boleh, hak najis tak boleh pakai. Kena buang tu, ambil penutup baru. Model lah contohnya. Pakai penutup baru, air kencing akan keluar pula, darah istiadah akan keluar pula. Itu tak ada pilihan lah tunya. Jadi kena ingat, antara selepas selesai berwuduk, segera solat. Kemudian orang yang daim hadas dalam mazhab Syafi'i kitanya, satu wuduk, satu fardu sahaja. Sebenarnya sunat banyak tak apa, pegang Al-Quran tak apa, sebelum keluar hadas yang lain yang bukan penyakit dia. Kemudian timbullah persoalan dalam FB 2 minggu lepas. Situasi macam mana pula ketika berada di Mekah? Dia soal ketika berada di Mekah. Nak berwuduk sebelum selepas masuk waktu, dia awal-awal pergi masjid dah. Sebelum subuh, awal-awal pagi tu sudah pergi masjid. Sepatutnya orang daim hadas, masuk waktu subuh, barulah basuh najis, berwuduk. Tapi kalau di Mekah, awal-awal lagi dah. Subuh tak masuk waktu lagi dah. Masing-masing orang berada di Mekah ni pakat pergi masjid dah. Jadi nak tunggu masuk waktu, payahlah dianya. Maka saya pun datangkanlah pandangan-pandangan lain, mazhab lain yang lebih luas. Kalau pandangan mazhab pandangan mazhab Hanafi Hambali luas sedikit daripada mazhab Syafi'i. Tapi belum lepas lagi soalan Mekah tu. Sebab pandangan mazhab Hanafi Hambali masih lagi macam mazhab Syafi'i. Syaratnya kena tunggu masuk waktu. Persoalan orang Mekah ni, awal-awal subuh tak masuk lagi, duduk masjid dah. Jadi, mazhab Hanafi Hambali ni sama dengan mazhab Syafi'i. Syaratnya kena tunggu masuk waktu. Yang luas sedikit banding dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali ni, masuk waktu, selagi waktu belum berakhir, selagi itulah boleh guna wuduk tersebut beberapa fardu sekalipun. Itu lebih sikit panjang, lebih luas sikit. Mazhab Syafi'i syaratnya berwuduk sebelum masuk waktu, satu wuduk, satu fardu saja. Sunat banyak boleh. Mazhab Hanafi Hambali sama mazhab Syafi'i, wajib nunggu masuk waktu. Tapi selagi waktu tu masih lagi ada, beberapa fardu pun boleh dikerjakan. Beberapa fardu pun boleh dikerjakan.
dah banyak mana benar fardu nak dikerjakan pada satu waktu. Bagi contohnya bagi orang yang nak qada solat. Bagi orang nak qada solat. Beberapa fardu nak diqadakan dalam satu waktu. Ataupun sekurang-kurangnya orang nak jamak solat. Nak jamak takdim ke jamak takhir ke, berarti dalam satu waktu tu 2 solat fardu. Kalau mazhab Syafi'i, kalau nak semai jamak, hak jamak tu saya akan cerita. Hak jamak tu nanti saya akan cerita, itu soalan minggu yang terdahulu, soalan daripada Rashidah Harun, hak masalah jamak. Jadi jamak ni dua fardu. Jadi selepas fardu yang pertama, dia kena masuk bilik air semula. Kena ambil wuduk baru balik. Jadi kalau mazhab Hanafi Hanbali, jamak 2 fardu tu tak ada masalah. Mazhab Hanbali lah. Mazhab Hanafi tak ada jamak. Mazhab Hanbali. Maknanya boleh solat 2 fardu jamak tu dengan 1 wuduk mazhab Hanbali. Kita balik pada persoalan hak kata Mekah, soalan terdahulunya. Dia pergi masjid awal-awal sebelum masuk waktu lagi mazhab Maliki. Sebagaimana yang saya sebut 2 minggu lepas, sidang pendengar yang bercadang nak meluaskan ilmu, nak ambil ilmu yang lebih luas, sebagai ilmu tambahan, kalau ada ketika perlu kepada keluasan dalam ketika tertentu, boleh guna pandangan. Jadi kena catatlah. Kalau sidang pendengar hanya semata-mata je nak fokus kepada pandangan mazhab Syafi'i, tu senanglah. Kita mudah jawab tu. Mazhab Syafi'i, orang daim hadas, kena tunggu masuk waktu. Kemudian basuh najis, tutup, berwuduk, solat boleh 1 fardu sahaja. Itu mazhab Syafi'i. Tapi seeloknya ambillah ilmu tambahan, keluasan fiqh, dengan persoalan yang dikemukakan hak berkaitan dengan suasana di Mekah, dan kemungkinan direzekikan kalau boleh pergi Mekah, mana kita dah ada ilmu dah. Jadi mazhab Maliki, orang daim hadas, orang yang berpenyakit tadi, dengan orang biasa-biasa ni sama sahaja. Boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Kemudian, selagi tidak berhadas, wuduk tu boleh pakai selama-lama mana boleh. Contohnya, kalau pergi masjid di Masjidil Haram sebelum subuh, contohnya. Dia pun berwuduk di hotel dia. Basuh najis pun semua, tutup molek, dia pun berwuduk. Dia pun mulalah ke Masjidil Haram sebelum subuh. Fardu takdir lah. Fardu takdir. Sampai ke Zuhur tak balik lagi. Fardu takdir. Sampai ke Zuhur tak balik lagi. Contohnya. Zuhur tak balik lagi. Tapi wuduk tu belum lagi kentut lah contohnya. Mana kalau kata kau belum kencing lagi lah. Mazhab Maliki boleh guna lagi wuduk tu. Boleh guna lagi untuk sembahyang Zuhur. Sampai ke masuk waktu Asar. Duduk di masjid lagi. Kentut pun belum. Kencing pun belum. Boleh pakai lagi wuduk hak diambil sebelum daripada subuh tu. Boleh ke gitu? Kencing pun tidak daripada sebelum subuh sampai ke asar. Ni saya cerita masalah je lah. Suasana macam mana, wallahu a'lam lah. Contohnya, itu sebut lagi ke masjid sebelum subuh. Kalau di masjid sebelum zuhur, contohnya. Di Masjidil Haram sebelum zuhur. Mazhab Maliki boleh lah. Berwuduk di hotel, di asrama apa semua berwuduk. Lepas tu pergi masjid sebelum zuhur. Masuk tu zuhur, semayang, iktikaf di masjid, tawaf apa semua, masuk asar dah. Belum lagi kentut. Air kencing yang sebenar belum keluar lagi. Air kencing dedah tu dah sekali tu penyakit. Air sebenar tak lagi. Masuk atas asar, dia boleh lagi gunakan wuduk tu untuk sembahyang fardu asar, untuk sembahyang fardu maghrib, untuk sembahyang fardu isyak. Kalau lajak sampai ke malang. Ni mazhab Maliki. Ni sebagai ilmu yang luas sikit lah. Yelah kadang-kadang kita ni, kita dalam Radio Mani FM ni, kita kira lah pengajian kita ni untuk orang kebanyakan je lah.
orang yang mengaji berkitab tu memang dia lebih luas lah pembicaraan dengan dalil dengan apa semua. Jadi Radio Mana FM ni slot Talaki Safinatun Najah ni kira-kira kita untuk orang kebanyakan lah. Memang kalau untuk orang kebanyakan ni lebih mudahlah dengan satu pandangan. Tetapi walaupun kita orang kebanyakan, orang ramai-ramai, tapi kita kena adalah ilmu-ilmu tambahan sebagai persediaan. Dapat ilmu tambahan, ilmu pandang-pandang mazhab yang lain. Kemudian sebagai persediaan kalau kemudian perlu beramal dengan satu-satu pandangan yang lain, alhamdulillah kita sudah ada ilmu. Masanya sekejap saja. Masa sekejap saja. Allah. Kemudian saya nak pergi pula kepada hak minggu lepas ada satu soalan. Dia ada tanya berkaitan dengan orang buasi. Ini soalan ada Cik Na. Kalau orang buasi tapi tidak keluar darah, tapi macam keluar air bisa, sama juga tak Ustaz? Kena tutup juga macam keluar darah ataupun dedah, dia sama je lah. Sebab yang keluar tu najis. Cairan yang keluar daripada kemaluan hadapan dan belakang hukumnya najis. Tiap-tiap cairan yang keluar daripada kemaluan hadapan dan belakang hukumnya najis. Jadi kalau keluar umpama air bisa, itu pun najis. Kalau keluar tu berpanjangan, sama juga hukum dengan keluar darah. Kena basuh molek, tutup molek. Kalau mazhab Syafi'i syarat tunggu masuk waktu untuk basuh, tutup dan berwuduk, solat segera, boleh satu fardu saja. Samalah. Tu soalan Cik Na hak minggu lepas. Kemudian soalan minggu lepas tu ada soalan cucu tok ayah, tapi saya tak faham soalan tu. Saya ada ambil soalan tu, cuma saya tak faham soalan tu. Jadi saya bila tak faham soalan tak boleh jawab lah. Kemudian saya nak hurah laginya. Soalan daripada Rashidah Harun berkaitan dengan jamak kasar orang yang daim hadas. Kasar tidak ada isu sebab kasar sembahyang 4 rakaat dipendekkan. Sembahyang 4 rakaat dipendekkan. Tu kasar, itu tak ada isu. Yang timbul isunya adalah jamak. Sebab jamak ni 2 fardu dalam 1 waktu. Tu jamak. 2 fardu dalam 1 waktu. Jadi kalau pandangan mazhab Syafi'i, orang yang jamak takdim ataupun takhir, selepas solat yang pertama, dia kena masuk bilik air semula, buka balik penutup tu, kemudian basuh kembali tempat keluar najis, kemudian tutup, guna penutup yang baru, yang pakai yang lama yang sudah najis. Pakai baru pun najis juga, sekejap keluar juga air kencing, keluar juga darah istihadah, keluar juga darah buasi tu. Tapi tu tak ada pilihan untuk solat yang kedua. Dia tak boleh pakai hak wuduk solat yang pertama. Tapi kalau mazhab Hambali, dia boleh dan satu kalau dia berwuduk dalam waktu zuhur contohnya, selagi waktu zuhur belum habis, dia boleh solat beberapa fardu sekalipun. Maknanya kalau jamak takdim, solat zuhur siap-siap, lepas tu boleh solat asar pula dengan wuduk yang sama. Itu kalau jamak takdim. Jamak takhir pula, dia semai zuhur dan waktu asar. Masuk waktu asar, ambil sembahyang molek-molek, basuh, ambil sembahyang molek-molek, sembahyang fardu zuhur, kemudian boleh sembahyang fardu asar pula dengan wuduk yang sama, sebab dalam waktu asar tak habis lagi. Itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i kitanya, dia kena 2 wuduk, sebab 2 sembahyang itu adalah 2 fardu. Ini mazhab Syafi'i. Cuma berkaitan dengan orang jamak ni lah, saya nak sentuh sedikit. Jadi lerek ke tajuk jamak pula nanti. Dia kalau kita nak beramal fiqh mazhab Syafi'i, kita nak jamak yang bolehnya jamak takhir lah. Jamak takdim agak sulit sedikit. Apa beza jamak takhir yang kata boleh dengan jamak takdim yang sulit sedikit tu? Tapi jamak
takdim ke jamak takhir ke, kena sebut juga tu. Takdim makna apa? Jamak takdim dengan bahawa kita semaya zuhur dan waktu zuhur, dan asar kita masuk dalam waktu zuhur. Itu jamak takdim. Jamak takhir ni, kita semaya dalam waktu asar, kita semaya zuhur dan asar dan waktu asar. Itu jamak takhir. Takdim ni dahulu, takhir ni kemudian. Takdim ni bahawa semayang dan waktu zuhur. Zuhur dan asar dan waktu zuhur, maghrib dan isyak dan waktu maghrib. Jamak takhir, semayang zuhur dan asar di waktu asar, semayang maghrib dan isyak di waktu isyak. Itu jamak takhir. Jadi, kenapa saya sebut tadi, bagi orang daim hadas, kalau jamak takhir boleh, kalau jamak takdim tu sulit sedikit. Apa bezanya? Dia jamak takdim dengan jamak takhir ni beza dia. Jamak takdim wajib mualat antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua. Jamak takhir mualat antara sembahyang pertama dan sembahyang kedua sunat juga. Mualat dengan bahawa selepas salam zuhur contohnya, segera takbir solat asar. Lepas salam maghrib, segera takbir isyak. Itu jamak takdim yang mana syarat mualat. Mualat dengan bahawa apa? Sambung menyambung, jangan cerah panjang. Antara salam zuhur, jamak takdim dalam waktu zuhur ni, dalam pukul 1:30 ke, jamak takdim. Jadi dengan salam zuhur, dengan takbir asar tu, syarat dia kena mualat. Jangan cerah panjang. Semayang jamak takdim 7:30 malam. Maghrib, kemudian nama isyak jamak takdim. Lepas salam maghrib, takbir isyak, dia kena mualat, kena segera. Antara salam semayang zuhur, kita panggil semayang pertama lah. Semayang pertama, semayang zuhur ataupun semayang maghrib. Semayang kedua, semayang asar, terus semayang isyak. Jadi, lepas salam yang pertama, dengan takbir yang kedua, jangan cerah sehingga teluh 2 rakaat yang ringan. Teluh ni muat-muat. Telus. Teluh. Kita cakap Terengganu, teluh gitulah. Muat-muat. Telus, jadi macam SPRN pula. Telus. Orang suruh dengan telus apa, tak tahulah tu, telus. Kita teluh ni muat. Dengan bahawa antara salam solat yang pertama dengan takbir solat yang kedua, jangan teluh 2 rakaat yang ringan. Bukan semayang ni, masa. Bukan semayang. Kita tak semayang, lepas salam semayang pertama tu, kita nak perlahan-perlahan nak bangun lah kita kata. Tapi kalau kita adalah tengah tu, masuk panggilan telefon yang mustahak, kita pun angkat, minta maaf lah, nanti saya telefon awak semula lah, contoh. Cakap cepat. Saya ni tengah solat ni, solat jamak takdim ni. Nanti saya hubung awak semula. Mana dia cakap tu dalam, kita kata setengah minit ke, contohlah. Tak apa setengah minit kalau jawab cepat-cepat tu. Kalau semayang 2 rakaat, teluh tak? Tak teluh lagi, pasal rakaat orang semayangnya. 2 rakaat ni 2 rakaat yang ringan. Mana pun ringan, 2 rakaat yang hanya buat hak wajib je. Tak ada baca doa iftitah, tak ada baca surah. 2 rakaat yang ringan ni. Bukan main 2 rakaat, qada masa 2 rakaat yang ringan. Saya pun tak tahulah 2 minit ke macam mana, 2 rakaat yang ringan. Gitu je. Seminit satu rakaat 1 minit. Allah tak pernah lah nak tengok macam mana waktu tu. Cuma saya boleh sebut 2 rakaat yang ringan. Kalaulah kata dia bersembang panjang di telefon tu. Hak sana kata, ada ni mustahak. Kena segera. Kena bincang juga. Tengok masa, Allah 2 minit dah. Semayang kedua tu, kena tunggu waktu dia sendiri. Zuhur, asar, kena tunggu waktu asar. Isyak, kena tunggu waktu isyak. Hak zuhur, selesailah malam tu zuhur. Hak maghrib, selesai malam tu maghrib. Sebab dia sudah putus mualat. Dia wajib kena mualat. Mualat dengan apa? Jangan cerah antara salam semayang pertama dengan takbir semayang kedua, teluh 2 rakaat yang ringan. Teluh 2 rakaat ringan, sudah putus mualat. Semayang kedua, kena tunggu waktu dia sendiri. Kena tunggu waktu asar, kena tunggu waktu isyak.
Jadi hak mualak ni lah menyebabkan apabila orang daim hadas masuk waktu zuhur, masuk waktu maghrib, dia pun masuk bilik air apa semua, masuk bilik air. Lepas dia pun basuh, dia pun pakai penutup, dia pun berwuduk, dia pun solat yang pertama. Solat zuhur dia qasar 2 rakaat. Lepas selesai salam zuhur, yang pertama lah, ataupun lepas selesai sembahyang maghrib jamak takdim, dia kena masuk bilik air pula. Sebab satu wuduk, satu fardu. Sekarang fardu zuhur solat dah. Nak solat fardu asar pula jamak takdim, tak boleh. Solat satu fardu dah ni, solat fardu maghrib. Nak solat isyak, tak boleh. Kena masuk bilik air semula. Masuk bilik air semula itulah. Sempat dak, jangan teluh 2 minit je. Hati dia masalah. Mana agak sulit sedikit. Kalau boleh buat cepat, dan masa seminit lebih, boleh takbir asar dah. Okey lah. Berbetulan bilik air sebelah je, dekat je. Bilik air dekat je. Tu. Betul kata agak sulit kalau jamak takdim bagi orang yang daim hadas. Sebab dia lepas salam pertama, dia wajib kena mualak untuk segera takbir solat yang kedua. Jadi kalau lepas salam pertama, dia wajib kena masuk bilik air semula. Basuh-basuh, tutup, ambil wuduk, dia pun keluar nak takbir asar tu. Putus tak lagi mualak antara salam zuhur dengan takbir asar. Tengok Allah 2 minit dah. Tak ada dah. Kena tunggu waktu asar, karang lah pulaknya. Dan ni. Mari selepas main fardu maghrib, masuk bilik air, keluar-keluar nak takbir isyak. Allah tengok masa tak sempat. Tu kata agak sulit sedikit. Untuk supaya tidak putus mualak antara salam yang pertama dengan takbir solat yang kedua. Adapun jamak takhir, dia mualak sunat sahaja. Putus mualak pun tak ada isu. Jadi kalau jamak takhir, mudah, boleh. Jamak takdim, nak kata tak boleh, bukan. Sulit. Kalau dapat pastikan mualat antara salam pertama dengan takbir kedua, boleh. Tapi kalau jamak takhir, tambahan pula, kalau kita musafir contohnya, antara jamak takdim, jamak takhir, dalam kebanyakan situasi, memang afdal jamak takhir. Adapun orang jamak sakit lain. Orang jamak sakit, ni pandangan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i kita lah. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak ada jamak sakit. Pandangan Imam Nawawi sama dengan pandangan mazhab Hambali. Orang sakit boleh jamak takdim ataupun takhir. Sidang pendengar ambil faham molek ni. Orang sakit boleh jamak, kasar tidak boleh. Jamak boleh, kasar boleh, musafir. Adapun jamak kerana sakit, hanya jamak. Jangan dipikir, boleh kasar. Kasar tak boleh. Asar tetap 4 rakaat. Zuhur tetap 4 rakaat. Asar isyak tetap 4 rakaat. Dia tak boleh kasar. Jadi kalaulah orang yang kalaulah orang sakit, mana afdal jamak takdim dengan jamak takhir. Orang yang sakit ni tengok pada situasi. Situasi macam mana orang yang sakit ni, waktu mana yang dia lebih ringan sedikit sakit dia tu. Waktu mana yang lebih mudah dia nak solat. Kalau zuhur dengan asar. Kalau tengah hari zuhur tu penat sikit. Sebab campur dengan panas. Kalau petang waktu asar tu dia sejuk sikit. Contohlah ni. Jadi waktu asar tu dia nampak sihat sikit lah. Sebab tak panas dah. Maka afdal jamak takhir. Gitulah. Adapun kalau musafir, dalam kebanyakan situasi, memang afdal jamak takhir. Jadi kalau jamak takhir, dia tidak wajib mualak. Dia tidak wajib mualak. Dia sunat tertib dan sunat mualak jamak takhir. Mana sembahyang zuhur dan waktu asar, sembahyang maghrib waktu isyak, masuk waktu asar, sunat sembahyang zuhur dulu, baru sembahyang asar. Masuk waktu isyak, sunat sembahyang maghrib dulu, baru sembahyang isyak. Sunat tertib, susung-susung.
memang waktunya asar. Tapi antara asar dengan zuhur, mana dahulu kau ikut tertib semayang. Zuhur dahululah. Jadi sunat semayang zuhur dahulu, baru semayang asar. Ni waktu asar betul. Waktu isyak, sunat semayang maghrib dulu, baru semayang isyak. Sunat. Kalau ditukar, tak ada satu pahala sunat, rugilah. Kemudian lepas salam zuhur, salam solat pertama, dengan takbir solat yang kedua, solat asar, sunat sahaja mualak. Bukan wajib. Tiba-tiba lepas semayang pertama tu, beri salam, orang telefon penting pula. Orang telefon penting pula, panjang punya bicara, gitu gini, apa semua. 5 minit, 10 minit dah. Tak selesai kita telefon ni. Maka tak ada masalah. Sebab dia hanya sunat saja mualak antara semayang pertama sama dua kalau jamak takhir. Bila sunat mualak ni lah, bagi orang daim hadas, agak lega. Jamak takhir pukul 5 semayang asar, semayang zuhur dan semayang asar jamak takhir. Lepas salam zuhur, okey. Secara perlahan-perlahan, relax-relax, masuk bila air semula. Mana apa tu? Tidak terkejar-kejar. Kalau sempat takbir asar, masih lagi ada mualak, boleh pada sunat. Kalau tak sempat takbir asar, putus mualak dah, masih lagi boleh jamak takhir, tak ada masalah. Dia gitu je lah. Jadi bagi orang yang daim hadah ni, dia kalau semayang jamak, dia yang lebih yang mudahnya adalah jamak takhir. Jadi mazhab Syafi'i, orang yang daim hadah, satu wudu, satu fardu. Yang kita bicara jamak ni, dia 2 fardu, maka wajib 2 wudu. Ni hak soalan hak minggu yang terdahulu. Jadi minggu ni tak sempat nak masuklah hak mana fardu wudu yang kedua. Sebab tadi ada satu soalan. Soalan daripada Nur Hidayatul Baiti. Nisbah waktu orang daim hadah berapa lama? Ada kodika sepanjang waktu. Contoh satu zuhur dia datang, habis tu zuhur je dia berhenti. Kalau pertama kali kena daim hadah, kita nak tengok dia waktu yang mana. Dia gini, dia orang daim hadah ni, berkekalan hadah ni, dia yang berpanjangan. Kalau macam sebut kata orang yang dedah ni memang berpanjangan. Dedah ni memang berpanjangan. Orang istihadah, memang darah tu berpanjangan. Orang yang buasir, di tubuh dia memang sentiasa dibasahi dengan darah. Yang tu saya sebut terdahulunya antara orang kencing lambat puas dengan orang dedah lain. Dia kencing lambat puas. Jadi sekarang ni bertambah pelik dah ni. Bertambah pelik dah. Bertambah pelik dah. Jadi kencing ni macam sebelum ni lambat puas je. Boleh setengah jam pun semua, air kencing berhenti. Ni nampak ni penyakit lain dah jadi ni. Ni penyakit lain dah jadi ni. Penyakit lain macam mana ni? Ni bukan lambat puas dah ni kencing ni. Ni nampaknya tak berhenti dah ni. Faham tak ni? Jadi kena tunggu tengok macam mana. Kalaulah berpanjangan nak lajak dah habis waktu ni, maknanya apa tu? Dia kemungkinan sudah akan kena penyakit orang dedah. Sebab dia tak sama tu, dia berbeza. Antara yang kecil lambat puas dengan orang yang memang penyakit. Dia kena tengok dulu. Hak permulaan dia kena tengok dulu. Hak permulaan dia kena tengok dulu. Maknanya kalau nak habis waktu dah, tak berhenti juga ni. Tu tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Segera berwuduk, basuh najis, pakai penutup, berwuduk segera. Solat waktu nak habis dah ni. Kalau kena hak mula-mula tu. Mana tak pernah kena ni. Hari ni baru pertama kali pelik. Pelik macam mana? Kencing ni tak berhenti juga ni. Ni bukan lambat puas dah ni. Tak berhenti dah ni. Tunggu dulu. Tunggu. Tengok macam mana berjalan dulu. Bangun duduk. Tengok. Kena tunggu dulu sebab apa? Dia belum ni tak pernah kena lagi. Tengok. Pukul 4 dah ni. Zuhur tak lama nak habis ni.
penyakit ni nampaknya bukan dah ni. Dia pun basuh najis tu segera, tutup molek, ambil wuduk segera, kemudian solat zuhur. Lepas tu tengok kemudian tu macam mana. Tengok kemudian tu macam. Sebab bila waktu nak habis dah, kalau dia masih lagi keluar, kita tak ada pilihan dah. Sebab kita kena solat waktu. Jadi untuk waktu, okey, kita solat okey. Masuk waktu asar, tiba-tiba lepas masuk waktu asar, tak ada dah penyakit tu. Maknanya itu hanya sekejap saja. Tapi solat waktu zuhur tu clear dah lah. Pada ni. Tapi kalau lepas tu sudah berpanjangan, tu bicara lain. Tu bicara lain lah pula tu. Dah berpanjangan, masuk kepada orang daim hadas. Cuma, saya ada masa sedikit lagi, 3-4 minit lagi ni. Setakat ni je lah. Tak nak tengok dah soalan-soalan yang lain. Tengok dah soalan-soalan yang lain. Orang yang lambat puas ni, yang pertama, kena pastikan. Bukan hanya rasa-rasa. Ada orang dia hanya rasa-rasa. Dia hanya rasa-rasa. Tu jangan layan. Yang peliknya dia kata, kalau selepas kencing tidak berwuduk, tak ada rasa keluar. Lepas kencing berwuduk, rasa keluar. Tu gangguan. Bukan sebenar. Dia kencing tanpa berwuduk kemudian. Dia pun keluar bilik mandi. Keluar tandas, keluar bilik mandi. Tak ada rasa keluar kencing. Tapi kalau lepas kencing, ambil wuduk je. Rasa dah. Rasa keluar. Tu jangan duk layan. Itu gangguan. Badak ni. Tu dia kena tu sikit, kena jaga diri. Jangan ikut perasaan. Kadang-kadang perasaan itu gangguan sahaja. Tu hak berkaitan hak gangguan lah. Ni ada sempat dok sayanya. Sempat lagi tu. Rosnani Ghazali. Salam Ustaz. Kalau batuk yang teruk sampai kadang terkeluar kencing berulang kali masa solat itu termasuk dalam masalah hadah, daim hadah ke tidak? Tu. Dia ni bukan daim hadah. Dia cuma batuk kecing. Orang tengah cakap. Batuk terkencing. Kita orang cakap batuk kecing. Penyakit dia gitu. Jadi penyakit dia batuk bukan kecing. Penyakit dia batuk bukan kencing. Makna kalau dia batuk kecing, wuduk batal. Bukan penyakit. Tapi macam mana ni, tunggu waktu nak habis dah ni, batuk tak hilang Sekarang ni waktu masih lagi dia, cari obat supaya batuk tu hilang. Tapi siapa tunggu nak habis waktu ni, mai duk batuk tambah kuat ni, kecing ni. Waktu nak habis dah, barulah di hujung waktu tu, berwuduk segera, basuh najis tu tutup, lepas tu semayang. Dia batuk kecing, tu je, tunggu semayang dia. Dia gitu. Sebab apa? Sebab kita tunggu dah waktu. Dia sudah sampai ke habis waktu, penyakit tu dah hilang juga. Sebab tu dia masalah batuk. Bukan masalah kecing, bukan masalah dedas, bukan. Tapi kalau batuk tu berpanjangan, sampai di penghujung tu, terpaksalah. Kena ambil wuduk, lepas tu, basuh, solat segera. Di hujung waktu. Kalau kena persoalan, dia batuk teruk, sampai terkadang kalau. Tapi biasanya, terkadang je. Ada ketika tak keluar. Jadi kalau keluar kencing, wuduk batal, semayang batal. Tu kalau batuk, dia terkeluar air kencing. Jadi insyaAllah lah minggu hadapan, barulah saya sambung kembali pembicaraan kitab Safinatun Najah, fardu ataupun rukun wuduk yang kedua daripada 6 fardu wuduk, iaitu membasuh muka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.